Pembunuhan Ismail Haniyeh beri kesan besar kepada global. Assalamualaikum, anda bersama dengan saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah dalam Dunia 10. Pengebumian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh berlangsung di Tehran, Iran hari ini. Solat jenazah dipimpin pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Solat jenazah diadakan di perkarangan Universiti Tehran sebelum menuju dataran Azadi. Iran turut mengisytiharkan 3 hari berkabung. Selesai solat, orang ramai mengiringi jenazah Allahyarham dan pengawal peribadinya yang dibawa berarak sejauh 5 km menuju ke dataran Azadi. Jenazah Allahyarham akan diterbangkan ke Doha, Qatar untuk pengebumian. Malaysia berpendirian tegas bersolidariti bersama rakyat Palestin atas pembunuhan kejam Ismail Haniyeh. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata pembunuhan pemimpin utama Palestin itu memberi kesan besar terhadap keamanan dan kestabilan keselamatan global. Tambahan beliau, Malaysia akan terus kekal menjadi negara waras dan pro kemanusiaan. Yang pasti akan lebih banyak korban, kemusnahan dan penderitaan. Semua ini akan menjadikan dunia berhadapan dengan krisis keselamatan global, Datuk Betul, yang lebih meruncing dan seterusnya mengancam pertumbuhan dan kestabilan ekonomi dunia serta kesejahteraan manusiawi. Kita harus konsisten dalam mempertahankan sokongan dan pendirian terhadap pembebasan Palestin. Bagi Malaysia, setiap segmen, kelompok dan perikatan politik kebangsaan Palestin akan Malaysia dukung sebagai wakil yang sah untuk bangsa Palestin. Dalam pada itu, Himpunan Pembebasan Palestin bakal diadakan di Axiata Arena Ahad ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia adalah antara tindakan bagi menyampaikan mesej jelas Malaysia mengutuk pembunuhan Ismail Haniyeh dan menyokong Palestin. Foreign Minister have given a statement in a session in the upper house today, and the cabinet has deliberated and condemned the continued atrocity and the killing, insanity committed by the Israeli regime towards Ismail Haniyeh. And we will also have a gathering to support the Palestinian cause and aspirations of the struggle in the Gaza on Sunday night. Perdana Menteri dijangka turut hadir pada perhimpunan yang dijadualkan bermula pukul 8 malam di Axiata Arena, Bukit Jalil. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengutuk pembunuhan wartawan Al Jazeera Ismail Al-Ghul dan jurukameranya Rami Arifi dalam serangan udara Israel di Gaza. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata insiden itu harus disiasat dengan telus oleh pihak bertanggungjawab. Dujarric juga menyampaikan takziah dan menegaskan semua gesaan PBB untuk akses yang lebih luas dan penuh bagi wartawan. Sementara itu, Dujarric memaklumkan PBB memiliki keupayaan melindungi wartawan melalui advokasi. Kematian terbaru ini menjadikan jumlah wartawan Palestin yang terbunuh dalam serangan rezim Zionis di semenanjung Gaza kepada 165 orang sejak Oktober 2023. Dalam pada itu, angka kematian rakyat Palestin akibat serangan rejim Zionis ke atas semenanjung Gaza telah meningkat kepada 39,445 orang. Manakala seramai 91,128 orang lagi cedera sejak konflik Palestin rejim Zionis meletus pada Oktober 2023. Dalam tempoh 24 jam lalu, tentera Zionis membunuh 35 rakyat Palestin dan mencederakan 77 yang lain.
Angka kematian akibat tanah runtuh di Kerala, India meningkat kepada 256 orang. Menteri Kesihatan Veena George berkata fokus utama kerajaan ketika ini adalah mencegah penyebaran penyakit berjangkit di kawasan berkenaan, memandangkan hujan berterusan dan banyak mayat masih tertimbus. Menurutnya, seramai 220 orang lagi masih hilang dan kerja-kerja menyelamat sedang dijalankan untuk mengeluarkan mangsa dari bawah runtuhan. 3 kejadian tanah runtuh melanda kawasan Mepadi di daerah Wayanad, Kerala awal pagi Selasa ketika orang ramai masih tidur. Insiden ini disifatkan sebagai antara tragedi terburuk dalam sejarah negeri selatan itu. Kerajaan negeri menubuhkan kem-kem sementara dan kini menempatkan lebih 3,500 orang yang hilang tempat tinggal akibat tragedi ini. Di China, lebih 1.2 juta penduduk di wilayah Yunnan terjejas akibat hujan lebat. Ibu Pejabat Kawalan Banjir dan Bantuan Kemarau wilayah berkata pelbagai sumber telah digerakkan untuk usaha menyelamat dan bantuan. Ketika ini, 4 helikopter menyertai operasi dengan 258 penerbangan telah dijalankan mengangkut kira-kira 73 tan bekalan dan memindahkan 92 individu yang cedera dan wanita hamil. Taufan Gaimi telah menyebabkan 127,000 hektar kawasan tanaman rosak, manakala 96,500 orang telah dipindahkan. Jabatan Pertahanan Amerika Syarikat mengumumkan Khalid Sheikh Mohammed yang didakwa sebagai dalang utama serangan 11 September 2001 bersama 2 lagi tertuduh bersetuju membuat pengakuan bersalah. Pengakuan itu dipercayai sebagai pertukaran untuk mengelak hukuman mati. Mohammed ditahan di Pakistan pada 2003 dan disoal siasat oleh agensi risikan pusat serta dilaporkan diseksa semasa dalam tahanan. Pada 2006, Mohammed dipindahkan ke kamp penjara Guantanamo. Serangan pengganas itu melibatkan 4 pesawat penumpang yang dirampas dan digunakan untuk menyerang menara berkembar pusat dagangan dunia di New York City dan Ibu Pejabat Pertahanan Pentagon di luar Washington. Hampir 3,000 orang terkorban dalam tragedi itu. Aksi Sukan Olimpik 2024, pemain perseorangan lelaki negara Lee Zijia mempamerkan aksi konsisten apabila berjaya menempah slot kesayangan suku akhir Tamasha Paris. 2020 itu menumpaskan Sawit Saraj, Rankin Reddy, Charat. Sementara itu bagi Aaron dan Wu Yi, biarpun mereka kini berpeluang untuk memperbaiki pencapaian gangsa pada Tamasha Tokyo 2020, namun mereka enggan terlalu memberi tekanan buat diri sendiri. Ya, saya rasa dekat Olimpik siapa pun ada peluang lah dekat sini. Memang kita pun tak fikir pasal nak ambil gold medal atau macam mana, tapi yang penting kita buat baik setiap match. And then kita percaya dengan kita pair kita fight sampai habis lah. Dalam pada itu, gandingan Perlitan M. Tina mencipta sensasi di Paris apabila muncul bergu wanita pertama negara yang berjaya melangkah ke saingan separuh akhir Sukan Olimpik. Bukan senang untuk kita dua dari start sampai sekarang, sampai kita dream ya tempat sini. So, on the court, kita memang fokus dalam itu game lah. Menang kalah kita tak mau ada apa-apa regret sebab kita tak tahu 4 tahun later boleh main ke tak boleh lagi. So kita memang step by step support each other, tapi belum habis lagi, kita sampai semi saja ada match jumpa world number 1 kan. Kita hanya mau as usual lah, focus every match, focus every point, appreciate every point. Aksi golf Sukan Olimpik 2024, pemain negara Gavin Green bermula kurang baik apabila mencatat keputusan 2 di atas par pada hari pertama saingan. Di dalam saingan 18 lubang di Le Golf Nasional, bagaimanapun beberapa kesilapan menyebabkan Gavin tidak dapat elak daripada melakukan 3
tahniah kepada Pearly Tan dan M. Tinaah kerana mara ke peringkat separuh akhir badminton kategori bergu wanita Sukan Olimpik Paris 2024 daripada RTM, penyiar rasmi. Sekian Dunia 10, RTM, penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Saksikan wira-wira negara beraksi. Doakan kejayaan mereka membawa pulang pingat emas. Malaysia Madani, jiwa merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.